Ta'ala atas segala limpah kurnianya, dan syukur dengan izinnya jua kita masih dipilih untuk berkumpul kembali dalam majlis ilmu Taman Syurga kuliah Maghrib ini untuk mempelajari tadabbur surah Ghafir yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Nazri bin Mustaqim. Dengan segala hormat dan takzim, sukacita majlis mengalu-alukan yang dikasihi dan dihormati yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid Negara, yang berusaha Puan Rosniyati binti Mansur, pengerusi Gemah Yasin Nur Iman dan barisan pengurusan GYNI, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian yang sudi hadir mengimarahkan majlis kuliah Maghrib anjuran Gemah Yasin Nur Iman ini. Mudahan majlis ini dilimpahkan rahmat dan keberkatan. Seperti lazimnya, sebelum kita meneruskan majlis, dengan rendah hati, mohon jasa baik dan kerjasama semua untuk menutup mikrofon dan kamera supaya majlis kita berjalan lancar tanpa gangguan. Jika kamera dibuka, hendaklah memastikan menutup aurat dan menjaga adab dalam menuntut ilmu, insya-Allah. Seterusnya, bagi memberkati majlis, sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimina wal muslimati kafatan ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormat dan takzim, sukacita mempersilakan Al-Fadil Ustaz Nazri bin Mustaqim untuk memulakan kuliah. Tafadhal masykura Al-Fadil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Kita sampai kepada jujukan surah yang dimulai dengan Hamim. Ada 7 surah berturut-turut dimulai dengan Hamim, bermula daripada surah ini, surah Ghafir, kemudian Fussilat, kemudian Syura, kemudian Zukhruf, Dukhan, Jathiyah, Ahqaf. 7 surah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 surah yang dimulai dengan Hamim. Dan ketujuh surah ini diturunkan secara berturut-turut. Lepas Ghafir, Fussilat, lepas Fussilat, Asyura, lepas Syura, Zukhruf, lepas Zukhruf, Dukhan, lepas Dukhan, Jathiyah, kemudian Al-Ahqaf. Diturunkan secara berturut-turut. Bukan serentak tetapi berturut-turut. Dan 7 surah ini digelar sebagai Hawamim. Keluarga Hamim. Ali Hamim ataupun Al-Hawamim. Diturunkan sekitar tahun ke-10 kenabian, dan waktu itu baginda menerima tekanan yang mula memuncak. Kalau Al-Maududi, dia namakan fasa ketiga ini sebagai zon perang, kerana padanya ada konspirasi bunuh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan towards the end surah ini turun, ada berlaku satu peristiwa Nabi dicekik. Maksudnya kafir Quraisy sudah berani memberikan tekanan fizikal kepada baginda. Kenapa sampai dah berani pegang, dah berani nak cekik Nabi? Sebab alasan utamanya kerana Nabi sudah tiada siapa yang nak backup kuat Nabi
Abi Talib sudah wafat. Kebiasaan masyarakat Quraisy waktu itu, dia ada kabel-kabel sekitar keluarga-keluarga besar ini. Mereka memberi semacam suaka politik macam tu, suaka kepada orang-orang tertentu, orang luar, orang tertentu. So kalau ada orang nak nak ganggu, nak kacau, tidak dibenarkan sebab ada suaka tertentu. Tapi tatkala Abu Talib meninggal, wafat, maka Nabi sudah kehilangan suaka tersebut. Jadi orang-orang biasa, orang-orang yang sudah lama berdendam dengan Nabi ini sudah mula berani melakukan serangan fizikal kepada Nabi. So surah ini ada 7 buah surah bermula daripada huruf Ha dan Mim yang penurunannya kepada baginda sama dengan penyusunannya dalam mushaf. Ghafir, Fussilat, Asyura, Zukhruf, Dukhan, Jathiyah dan Ahqaf. Dan pelbagai manfaat sudah pun dilakukan oleh para ulama yang mengkaji ketujuh surah ini, dan dia punya posisi yang berada antara juzuk 24 dan 25. Ada yang menyatakan 7 surah ini lambang kepada rukun iman, gambaran yang lengkap terhadap rukun iman. Bahkan ada yang menyatakan ia menggambarkan perjalanan dakwah Nabi sebelum Isra' Mi'raj dan selepas surah Zumar yang mula memberikan isyarat berhijrah. Basically 7 surah ini tentang dakwah baginda selama ini, dan ada juga yang melihat 7 surah ini menerangkan tentang rukun iman. Dan ketika Abu Bakar menghalang Uqbah bin Abi Mu'ayth daripada mencekik Nabi SAW, kemudiannya Utbah bin Abi Rabi'ah, orang yang lain, melakukan negotiate, perbincangan dengan Nabi. Seterusnya pengaturan konspirasi bunuh sehingga membawa baginda berdoa supaya diturunkan kemarau seperti zaman Nabi Yusuf agar mereka bertaubat. Di samping sepasukan jin yang masuk Islam melalui ucapan baginda lalu berdakwah kepada kaum jin, kesemua diisyaratkan dengan cemerlang sekiranya seseorang memerhatikan dengan teliti perjalanan storyboard 7 surah ini. Tu perjalanan dakwah Nabi terkandung dalam 7 surah ini. Bahkan nama surah juga menawarkan sesuatu. Berdasarkan Dr. Abdul Qadir Al-Hamdani yang membuat analisis keindahan balaghah dalam surah Hawamim. Analisis beliau seperti berikut. Surah Ghafir menggambarkan bagaimana sikap Allah yang sentiasa mahu menerima taubat. Andai Quraisy yang kufur selama puluhan tahun itu memilih untuk Islam, Allah bersedia untuk mengampunkan walaupun dah lama kufur. So bila baca surah Ghafir ini, kita punya harapan dengan dosa yang menggunung tinggi, kembalilah pada Tuhan kerana Allah sangat sudi untuk mengampunkan. Kalau kafir Quraisy itu bertahun-tahun kufur kepada Allah, memerangi Nabi, mereka bertaubat dan mereka masuk Islam dan Allah terima pengislaman mereka dengan zero dosa. Apatah lagi kita yang sentiasa berdosa tapi dalam bentuk masih kekal beriman. Tatkala kita bertaubat, Allah tetap menerima taubat. Cumanya untuk malam ini kita nak tengok dulu, kita nak masuk dulu surah Ghafir. Surah Ghafir salah satu daripada 7 surah Hawamim ini yang dimulakan dengan Hamim. Dengan Hamim. Okey. Jom kita tengok surah Ghafir.
Dalam surah ini basically Allah bagi tahu yang Allah sentiasa membuka pintu taubat pada siapa pun. Dinamakan surah ini secara tauqifi sebagai Al-Mu'min kerana adanya kisah penasihat Fir'aun yang menyembunyikan keimanan dijadikan Allah punca kenapa Nabi Musa terpelihara dari dibunuh oleh Fir'aun. Itu antara punca. Kenapa sebenarnya Fir'aun tidak bertindak kepada Nabi Musa? Dibiarkan lepas. Kerana kata-kata lelaki yang telah menyembunyikan keimanan dia ni. Kemudian apa lagi antara lain motivasi kepada kita untuk terus-terusan mengajak manusia menuju kepada keampunan Tuhan. Kerana urusan hidup dan mati kita pada tangan Allah. Allah ada cara untuk selamatkan kita dari ditimpa sebarang musibah. Yang penting kita usahakan untuk datangkan ataupun untuk ajak manusia kepada pengampunan Allah. Sama macam cerita orang beriman dalam kabinet Fir'aun tersebut. Apa dia tak takut ke Fir'aun ambil tindakan pada dia? Tapi dia kekal membawakan fakta-fakta yang jelas, yang benar supaya Fir'aun sekurang-kurangnya termakan ataupun termasuk dalam benak fikiran dia, ya taya juga betul apa dia cakap ni. Dan surah ini juga dia punya suasana dia meneruskan pertembungan antara yang hak, antara yang betul, yang dilihat dalam bentuk yang minoriti berlawanan dengan perkara-perkara yang batil yang dilihat sebagai majority, terutamanya sewaktu baginda semasa di Mekah pada tahun ke-10 kenabian. Yang batil ini, majority, bertembung dengan yang hak, hanya beberapa ratus orang, minority. So, on paper, nampak kalah dan tewas. Kalau undi, confirm kalah. Tapi kerana kekal dengan dakwah, Allah janjikan kemenangan. Allah janjikan kemenangan. So, bila sebut tentang pertembungan antara hak dan batil, surah sebelum surah Zumar, sebelum surah Ghafir ini, surah Zumar, Allah hidangkan kepada kita ada 8 bentuk pertembungan. Ada 8 bentuk pertembungan antara yang hak dan yang batil. Ada 8 bentuk pertembungan antara yang hak dengan yang batil. Maksudnya ada 8 perbezaan antara yang hak dengan yang batil. Dan di hujung surah Zumar itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita satu gambaran yang begitu epik. Tata cara manusia masuk ke dalam syurga atau neraka. Dalam surah Zumar. Dalam surah Zumar, jom kita tengok sebentar, sepintas lalu tentang surah Zumar. Bagaimana Allah gambarkan orang yang masuk ke dalam syurga dan orang yang masuk ke dalam neraka. Wa idza dzukirallahu wa anna fa idza masa wa lam qul ya ibadiyalladzina asrafu. Zumar ke? Ya, kumpulan. Maksud Zumar tu kumpulan. Okey, ni ayat dia, ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan orang-orang kafir itu dihalau ke Jahannam dalam kumpulan. Dalam kumpulan. Hatta iza ja'uha, ketika dia sampai ke depan neraka Jahannam, futihat abwabuha, barulah dibuka pintu dia.
Okay, seorang kafir ini dihalau ke Jahannam, sampai di depan Jahannam, pintu neraka tu dibuka. Pintu neraka dibuka. So pintu neraka bukan tegak macam ni, tapi mendatar macam ni, dibuka. Pintu dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, maka penjaga dia berkata kepada kumpulan orang-orang yang layak masuk neraka ni, alam ya'tikum rusulun minkum. Tak ada ke Rasul datang dalam kalangan kamu? Yatsluna alaikum ayati rabbikum. Yang Rasul itu tiap kali membacakan ayat-ayat Tuhannya, membacakan Quran kepada kamu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan ingatkan kamu tentang hari pembalasan ini. Mereka ramai-ramai menjawab, qalu bala. Benar. Betul. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Akan tetapi telah tetap arahan untuk layak mendapat azab ke atas orang-orang yang kufur. Wasiqah dihalau. Kemudian qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah korang semua melalui pintu Jahannam itu selama-lamanya. Tabi sama sual mutakabbirin. Seburuk-buruk tempat berlindung, tempat rehat bagi orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, tak nak dengar apa yang Rasul sebut, apa yang Rasul bawa, apa yang Rasul cakap. Takabur. Ayat 73 yang peliknya dimulakan dengan perkataan yang sama, wasiqa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dihalau orang-orang bertakwa itu, bertakwa kepada Tuhan mereka, ke dalam jannah, ke dalam syurga, berkumpulan. So ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, jangan sangka kita masuk syurga ni sorang-sorang. Kita masuk berkumpulan. Boleh jadi dengan nama kumpulan Gema Yasin ini, kita masuk ramai-ramai sama-sama. Masuk berkumpulan semacam itu. Tapi yang pelik, kenapa Allah kata wasiqah, dihalau? Will be driven. Ditunjuk, dihalau. Why? Kerana hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Tadi masuk neraka, dia tak ada huruf waw. Dia tak ada huruf waw ni. Di sini ada huruf waw. Apa maksud dia? Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Waw ini menyambung ayat sebelumnya. Tatkala mereka menghampiri ataupun mereka mendatangi syurga itu dan pintunya sedia terbuka. Kalau tadi tanpa waw, pintu tu baru nak terbuka. Sampai je baru pintu tu buka. Tapi syurga tak. Daripada jauh kita nampak pintu ni dah terbuka. Daripada jauh kita dah bau haruman syurga tu. Tapi masih lagi belum menjawab kenapa dihalau. Tuan-puan, ayat 73 ni menggambarkan kumpulan kita ni tak sangka masuk syurga. Sehingga kita stuck, berada di depan syurga tu stuck. Betul ke ni aku masuk ni? Cantiknya kat dalam tu. Betul ke aku boleh dapat tu? Kan kadang bila kita stuck, terkejut, kagum, kita jadi panik. Patutnya kita masuk tapi kita berhenti. Sama macam kalau kita nampak aksiden dekat tepi, dekat highway. Apa berlaku pada jalan tu? Stuck, jam. Manusia terkejut, terpanak. Aku masuk ke? Aku masuk ke? So, dia jadi stuck. Terpaksa dia halau. Masuk, masuk. So, itu jam. Kita dihalau pun, kita dalam keadaan gembira. Hanya dengan 1-2 patah perkataan, tuan-tuan, sudah menggembirakan hati kita tentang syurga.
Maka penjaga syurga berkata kepada kumpulan kita, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu. Betul, kamu semua baik-baik, kamu semua sihat, kamu semua suci. Fadkhuluha khalidin, masuk ke dalamnya selama-lamanya. Masuk ke dalamnya selama-lamanya. Itu sebahagian daripada gambaran yang ditunjukkan surah sebelum. Surah sebelum. Masuk dalam keadaan berkumpulan-kumpulan. Ada pertembungan kumpulan-kumpulan. Dan surah Ghafir menawarkan kepada kita, engkau bertembung macam mana pun, bawalah dia kembali kepada Allah. Takut-takut terlewat. Takut-takut tak sempat. Kerana Allah itu memperkenalkan surah ini dengan open wide arm, Maha Pengampun, bersedia untuk mengampunkan. Kalau kita tak ambil kesempatan tu, dan bagaimana lagi? Begitu bentuknya. Okey. So, apa lagi berkaitan surah ini? Ghafir. Okey, tak apa. Kita terus saja. Kita masuk surah ini. Surah ini mengandungi 85 ayat, surah yang ke-40. 85 ayat, surah yang ke-40. Dan moga-moga Allah membuka pintu kefahaman kepada kita untuk mendalami ataupun menikmati ayat-ayat dalam surah ini. Allah mulakan Hamim. Apa maksudnya? Tak tahu. Tapi tujuh surah ini dimulakan dengan Hamim. Dan setiap surah itu, selepas daripada Hamim ini, Allah sebut tentang Quran. Allah sebut tentang Quran. Seolah-olah huruf-huruf muqatta'ah ini bermaksud mengagungkan, meninggikan Quran. Berkait rapat dengan Quran. Itu maksud pertama. Maksud kedua, ibrah kedua daripada Hamim, sengaja Allah tak bagi tahu. Sengaja Allah tak bagi tahu maksud huruf-huruf muqatta'ah ini sebagai cabaran kepada manusia. Cabaran kepada manusia. Engkau pada doamu dalam suratul Fatihah, mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami jalan yang lurus. Tunjuk kami jalan yang lurus. Lalu selesai membaca Fatihah, maka kita masuk ke dalam surah ini, surah Ghafir. Dan kita lalui satu ayat ataupun ayat pertama yang kita langsung have no idea apa maksud. Tadi kita minta tunjuk, minta Allah tunjuk kita jalan yang lurus. Tapi bila masuk ayat pertama pun kita tak faham. Macam mana nak berjalan kalau tak faham? Allah sebenarnya nak bagi tahu kita. Untuk masuk ke dalam agama ini, engkau perlu sumber rujukan. Kau perlu dapat panduan. Dan jangan memandai-mandai dalam urusan agama ini. Engkau tak tahu apa-apa basically. Maka haraplah petunjuk solely datang daripada Allah dan Rasul. Bukan dari pihak lain. Contohnya apa? Ni, Hamim ni pun kau tak tahu. Dua huruf yang kau guna untuk mengeja, dua huruf yang kau kenal, Ha dan Mim, dalam huruf hijaiyah. Kau buat perkataan menggunakan dua huruf ni. Tapi bila Allah senyapkan, tak bagi tahu apa-apa, sampai kesudah engkau tak akan tahu apa-apa. So dia dalam bentuk peringatan kepada manusia yang kita ini sangat lemah, sangat tak berupaya, sangat tak terdaya. Jadi kalau begitu, kalau kita mengakui, menyedari perkara itu, bersedia untuk tunduk dan akur kepada apa yang Allah guide, apa yang Allah tunjuk dalam Quran. Jangan memandai-mandai. Jangan ingat
Manusia sudah advance lah. Ini Quran ini tak relevan. Manusia sudah bergenerasi berubah. Kita sudah ada cara hidup kita sendiri. Quran ini zaman Nabi, zaman sahabat. Itu sudah 1400 tahun dulu. No, bukan begitu. Selama-lamanya kita tidak berupaya. Begitu awal surah, setiap surah Hawamim ini, dia mengingatkan kepada kita betapa kita lemah, kerdil, tak berdaya, maka tunduklah. So hati-hati yang tunduk ini, hati-hati yang mula sujud ini, mudah untuk menerima panduan dan guide dari Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan Quran, turunnya Quran, tanzilul kitab, turunnya Alkitab. Selain daripada maksud Quran, Alkitab juga bermaksud peraturan. Turunnya peraturan Alkitab dari Allah, yang Allah itu sifatnya Al-Aziz dan Al-Alim. Aziz, Alim. Satu kombinasi yang jarang-jarang kita nampak. Lazimnya, kombinasinya ialah Azizun Hakim atau Azizul Ghafur. Kali ini, Azizul Alim. Aziz, maha berkuasa. Penuh autoriti. Dialah menentukan hukum dan dia yang menguatkuasakan. Al-Aziz ni gabungan antara badan kehakiman dan polis. Itu Aziz. Badan kehakiman, dia boleh menentukan hukuman. Polis pula execute, melaksanakan hukuman tu. Nah, polis ditangkap dan dibawa ke muka pengadilan. Itu Aziz. Allah punya kuasa. Dia boleh menghukum. Dia boleh menangkap. Dia boleh menjatuhkan hukuman, menangkap, melaksanakan hukuman tu. Itu tergolong dalam kategori Al-Aziz. Manusia punya dia tak mampu. Dia terpaksa pecah kepada jabatan-jabatan tertentu. Jabatan kehakiman, jabatan polis, jabatan penjara. Nampak tak punya lemah kita? Allah Al-Aziz. Malah beza kuasa Allah dan kuasa manusia. Katalah seorang raja. Dia nak jatuhkan hukuman. Dia bertitah, okey, simpulan ini penjara. Dia ke yang laksanakan penjara tu? Tak. Orang bawah dia. Malah kalau si raja kata dia juga berkuasa, dia sangat bergantung kepada orang sekeliling untuk menjalankan kuasa-kuasa dia. Kan kalau dalam kita punya envelope surat rasmi kerajaan tu, urusan Seri Paduka Baginda. So penjawat awam ni sebenarnya adalah kaki tangan yang menguruskan urusan yang di Pertuan Agong, yang di Pertuan Agong. Dia bukan boleh buat sendiri. Dia perturunkan kuasa. Allah tidak begitu. Allah tahu apa yang kita buat, detail, luar dalam. Dan Allah boleh bagi kita pahala dan dosa. Dan Allah boleh bagi kita hukuman there and then. Dan Allah boleh sekat apa yang dia perlu sekat. Dan Allah boleh buat segalanya. A to Z. Itu maksud Al-Aziz. Dan kuasa ini, absolute power, corrupt absolutely. Kuasa yang sempurna akan lebih memudahkan bencana berlaku. Absolute
power corrupt absolutely, melainkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam nak menjalankan kuasa dia, dia disulami dengan satu lagi sifat Allah, Al-Alim. Allah sangat mengetahui luar dalam, depan belakang, kiri kanan, atas bawah perkara yang sedang dibincangkan. Al-Alim, sangat dalam pengetahuannya. Kalau kita mungkin kita nampak secara surface, peristiwa tergempar berlaku 2-3 hari yang lepas ialah aksi tamparan lelaki Will Smith menampar Chris Rock. Lalu orang ramai mengulas. Mana mungkin dalam acara yang begitu dinilai prestige oleh manusia, pengacara ditampar oleh penonton. Lalu ada yang menyebelahi Will Smith. Dia bagus berpihak kepada isteri dia yang dimalukan. Kan, berdiri di hadapan maruah isteri. Ada juga yang berpihak kepada Chris Rock, yang kata tindakan Will Smith boleh dikenakan tindakan undang-undang, mengenakan gangguan fizikal. Malah maruah Chris Rock tercalar, ditampar di halayak ramai, live TV. Tapi tuan-tuan, satu perkara, itu yang surface kita nampak. Kita tak tahu Al-Alim, kita tak tahu apa dekat hati Will Smith, kita tak tahu apa dekat hati Chris Rock, dan kita tak tahu apa dekat hati producer majlis tu. Seorang boleh memberi tanggapan yang macam-macam. Ada yang sokong yang ini, ada sokong yang ini. Ada juga pihak ketiga melihat yang berlaku itu dalam kalangan pelakon-pelakon terkenal Hollywood. Ada jaminan ke yang perkara itu bukannya koreografer? Apa jaminan yang perkara itu bukan lakonan yang diada-adakan, semata-mata nak naikkan balik rating supaya orang sebut-sebut Oscar tahun ni, supaya orang tak lupa? Allah tahu lebih dalam dari itu. So sebab tu apa yang berlaku, tolong jangan cepat untuk kita meletakkan conclusion. Kerana ayat kedua sudah menggarisbawahi batas kita sebagai manusia. Engkau berhadapan dengan satu peristiwa, ingat ada Allah yang berkuasa dan ada Allah yang sangat tahu tentang benda itu berlaku. Jika tidak, engkau akan melampau batas, dan bila melampau batas, engkau terpaksa kembali dan kembali minta ampun pada Tuhan. Ghafir. Allah sangat tahu. So, jangan melampau batas. Kita mahkamah baru bersidang, baru beberapa saksi dipanggil untuk dibicarakan. Ui, dekat luar netizen sebut pasal kes Rosmah, pasal kes Zahid Ahmidi, pasal kes Lim Guan Eng, pasal kes Rafizi. Sebut mana-mana nama yang pernah dihadapkan di mahkamah. Orang dekat luar dah bersidang dan dah dapat hukum, dah jatuh hukuman oleh netizen. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Adakah ini bermaksud kita mesti selalu berhusnuzon? Pertamanya, sebelum sampai ke husnuzon tu, pertamanya, cuba soal diri kita. Apa manfaat kalau kita tahu pasal hal ehwal orang lain? Apa manfaat buat kita? Kalau tak ada manfaat, tinggalkan. Kita boleh jadi ibrah
Quran pun tak faham, nak jadikan ibrah, lagi sibuk pasal kehidupan orang lain. Hidup sendiri kita pun belum terurus. Kan? Sebab dunia ini menyibukkan kita sehingga kita terlupa dan lalai untuk tumpu perkara yang lebih penting, iaitu kehidupan kita selepas daripada mati. Itu yang paling penting dalam hidup kita ni. Apa nasib kita selepas kita mati ni? Which is Allah tak pernah jamin pun. Waktu kita hidup ni, Allah jamin kita 4 perkara. Allah jamin rezeki kita, Allah jamin jodoh kita, Allah jamin kita punya Allah tentukan pula kita punya nasib baik dan nasib tak baik penghujung hidup kita. What should we do? Aktifkan diri anda untuk belajar Quran. Saya dah lama tidak komen dalam media sosial. Kalau saya share pun, saya share gambar-gambar musang, gambar laba-laba, gambar pemandangan. Sebab kita dah terlalu banyak ambil tahu pasal orang. Sehingga kan kita lupa bahawa kita perlu kenal Allah sebelum berjumpa dia di akhirat. Kita perlu kenal manusia ni sehingga kan apa dia buat seharian kita boleh tahu terperinci. Tapi bila tanya, cuba describe Allah tu apa? Cuba describe sifat-sifat Allah. Sampai ke tahap kita nak memuji Allah, hanya beberapa patah perkataan dan kita terkedu. Apa lagi yang kita nak puji Allah ni? Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Apa lagi? Maha apa? Yang menghidupkan, mematikan. Yang apa? Lost word kita nak puji Allah. Lost word. Sehingga kita, itulah binisbatil priority. Sepatutnya kita lebih kenal Tuhan berbanding mengenali ciptaan Tuhan. Kan lain bentuk priority tu. Tapi iyalah sebab kita ni hidup dekat dunia dan tarikan dunia tu kuat. Tarikan dunia tu kuat. Dan ada je bisikan-bisikan halus yang kata, habis Ustaz, kalau kita tak ambil tahu nanti kita tertinggal. Dan semua itu bisikan-bisikan daripada khannas yang mendatangkan was-was. Itu idea-idea daripada khannas sebenarnya. Yang mendatangkan was-was yang nak menjauhkan kita daripada Quran. Basically, dan saya rasa ada baiknya untuk kita jangan terus tinggal, tetapi perlahan-perlahan memahami dulu ayat Quran dan nanti baru tuan-puan akan nampak kesannya itu. Macam mana nak bertindak. Akan nampak kepincangan ketara. Akan nampak bila sebut tentang manusia ni kita rasa, tak patut aku sebut macam ni. Tak patut untuk aku ambil tahu macam ni. Sebab ada banyak lagi benda yang sangat-sangat penting untuk aku ambil tahu. Tak sangka Ustaz tahu pasal Will Smith. Dah dia lalu dekat timeline. Baca je lah. Tapi sebab semua orang nak komen pasal tu dan kita tengok, apa sal? Kan? Walhal yang buat tu pelakon kot. Setakat dia nak keluarkan air mata berucap. Senang sangat. Tapi boleh tak kita keluarkan air mata sewaktu kita berdoa depan Allah? Tengok bila orang berucap, keluarkan air mata dalam keadaan minta maaf, konon-konon, maka semua hati melting.
Wah, Will Smith, bagusnya. Minta maaf bagi pihak isteri. Anda pernah tak menangis berdoa depan Tuhan tengah-tengah malam? Bukan depan isteri, depan Tuhan. So, apa manfaatnya untuk kita kagum pada ciptaan Allah sedangkan kita tidak pernah pun meletakkan sepenuh perasaan kita bila berhadapan dengan Allah. Exactly. Keras hati kita. Keras. So, tanzilul kitabi minallah. Kitab ini turun dari Allah, tahu, bukan dari orang lain. Dari Allah. Dan Allah yang menurunkan kitab ini sifatnya Al-Aziz. Dia full authority. Dan Al-Alim. Full of knowledge. Full authority, full of knowledge. Sebab nanti kita akan pergi daripada satu ayat ke satu ayat, akan berkait rapat dengan Al-Aziz dan Al-Alim. Mana mungkin Allah boleh ampunkan, mana mungkin Allah berhak mengampunkan kalau Allah tidak berkuasa penuh. Contoh kalau anak kita nak beli apa? Nak beli pakaian, nak beli handphone, dia kena rujuk kepada bapa dia yang ada autoriti penuh. Dia tak boleh rujuk pada kakak dia. Kakak bukan endorsement, bukan endorser. Endorser ke? Kakak tidak boleh memberi endorsement. Dia kena rujuk pada mak ataupun pada bapa kalau dia nak beli apa-apa. Kakak tak boleh, abang tak boleh. So sebab tu, in terms of nak minta pengampunan, hanya yang ada full authority boleh beri pengampunan. Padri tak boleh. So nampak tak? Hanya daripada satu dua patah perkataan dalam Quran, dia punya penerangan, penjelasannya, kaitannya sangat luas. Dan Allah akan beri pengampunan kepada siapa yang dia nak kerana berdasarkan penilaian Allah, Allah tahu apa yang berlaku. Wajar diberi pengampunan atau tidak. Itu baru ayat 2. Ayat ketiga. Ghafiriz zambi. Ayat ketiga ni tuan-puan. Dimulakan dengan satu pernyataan yang sangat luar biasa. Okey. Katalah saya baibun dengan Hajah Mariam. Baibun ni bahasa Brunei. Berseluruh ataupun bergurau. Saya bergurau dengan Hajah Mariam. Dan bila saya bergurau tu, orang bergurau, dia kadang melampau batas. Saya bergurau tak kena tempat. Kan macam Chris Rock bergurau pada Jaden Pinkett. Bergurau tak kena tempat. Lalu ditampar. Kan suami dia tampar. Will Smith tampar. Bila ditampar, Chris Rock yang rasa bersalah, saya yang rasa bersalah, akan minta maaf. Kan Hajah, maafkan saya terlebih bergurau. Okey? Saya baru minta maaf. Baru sebut saya minta maaf. Hajah Mariam, dia bila dia dengar permohonan maaf, dia kena proses dulu. Dia kena proses dulu in terms of berapa teruk gurauan tu. Berapa teruk impak daripada gurauan tu. Siapa lagi pihak yang terbabit yang kena gurauan tu? Sama ada perlu disoget atau tidak disoget? Perlu bayar ganti rugi atau tidak bayar ganti rugi? Atau sama ada boleh maaf lupa tidak?
Ataupun tak apalah kicik punya hal. Kan banyak tu. Banyak dia punya dia punya step-step dia. Ataupun yang terakhir, tiada maaf bagimu. Kan banyak tu. Dia punya peringkat-peringkat dia. Ada yang kecil, ada yang sederhana, ada yang besar. Tapi Allah memperkenalkan diri dia sebagai Ghafiriz Zambi. Si tukang pengampun. Sama ada dosamu kecil, atau dosamu besar, atau dosamu lepir, atau dosamu lebar, atau dosamu tinggi, atau dosamu rendah. Semuanya diampunkan. Ghafiriz Zambi dalam bentuk dosamu sudah pun dimaafkan. Walau mungkin kau baru nak minta. Ghafiriz Zambi. Isim fa'il. Isim tidak terikat dengan masa. Isim bukan... Ghafiriz Zambi ini bukan bermaksud dia baru nak ampunkan. Atau sedang ampunkan. Atau akan ampunkan. Ghafiriz Zambi bermaksud sudah diampunkan. Itu sifat Allah. Jom minta ampun pada Allah. Istighfarlah banyak-banyak. Mintalah kemaafan. Allah bukan hanya dalam bentuk, bukan hanya menggunakan nama Maha Pengampun, tetapi dia si tukang ampun. Yang pemberi keampunan. Ghafiriz Zambi. Dia mengampunkan dosa. Pengampun dosa. Sedang mengampunkan dosa ni. Sekarang tengah buat. Isim, kekal mengampunkan dosa. Sentiasa mengampuni. Ghafiriz Zambi. Awal ayat 3 ini sudah menunjukkan rasa tenang di hati. Dan itulah bentuk sesi tadabbur tuan-puan. Bukannya perlu baca cepat-cepat. Okey, habis. Tak. Setiap satu ayat itu, kita kena kenang. Kenapa Allah guna perkataan ini? Dan apa maksud perkataan ini? Dan apa impaknya pada kehidupan kita? Kalau beginilah kita tahu sifat Allah, namanya Ghafir. Ada sebarang ayat sebelum tu kata syarat nak dapatkan keampunan tu kena ada ini dan ini dan ini. Tak ada. Minta ampun je. Tak ada sebarang syarat. Minta ampun je. Ghafiriz Zamb. Dan perlu diingat, pengampunan-pengampunan ini yang melibatkan kita dengan Tuhan. Kalau dengan manusia yang lain, ya dia ada syarat yang lain. Tapi ini dosa kita dengan Tuhan. Kita lupa sebut nama dia. Kita lebih pentingkan orang lain berbanding dia. Kadang kita sembahyang pun nak lewat-lewat. Kadang sembahyang kita pun tak khusyuk. Kadang bila kita bersedekah tu kita ngungkit-ngungkit. Kan banyak dosa kita ni, banyak. Dosa kita ni banyak. Pada Tuhan kadang kita lupa. Waktu suap makanan dah sendawa 3 kali baru kita ingat. Lah aku tak baca doa. Bismillahirrahmanirrahim wa akhiruhu. Kita lupa dia bagi rezeki. Banyak. Bertimbun dosa kita ni. Sering kita lupa dia, banyak. Minta ampunlah pada dia. Banyak. Kadang kita sendawa kita tak sebut pun Alhamdulillah. Malah kita suka bergurau-gurau atas nama agama. Banyak dosa kita pada dia, banyak. Kita sibuk ambil kisah pasal orang lain. Tak ambil pun kisah pasal dia. Sedangkan dia open arm untuk mengampunkan kita. Menerima kita. Setiap masa. Ready untuk kita. Malah yang kita lalui ayat Ramadan tu. Kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib tu.
hamba-Ku bertanya tentangku. Allah jawab, aku dekat. Allah tak kata aku dengar. Allah jawab, aku dekat. Kan kalau ada orang tanya pasal Ustaz Nazri, mana Ustaz Nazri ya? Ni saya dekat ni. Wih, hebat gila. Allah bila orang tanya, mana Allah? Siapa Allah? Ni aku dekat. Ini qarib. Aku dekat. So bila Allah dekat, Allah nak kita rasa kedekatan, hampirnya dekatnya itu. So bila hampir, dekat, perlu ke kita cakap kuat-kuat? Perlu cakap kuat-kuat ke? Tak. Kita akan cakap lemah lembut. Kita akan merayu. Kita akan berbisik. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, aku tahu Engkau dekat, Ya Allah. Dekatnya Engkau pada aku, Ya Allah, aku rasa aman dan tenteram. Lindungi aku, Ya Allah. Jangan cakap dalam hati. Itu niat. Doa ni kena sebut. Sekurang-kurangnya kita telinga kita dengar. Cakap dalam hati itu niat. Bukan berdoa. Tapi ada juga orang berpendapat doa ni sama ada kita melakukan ungkapan, ucapan ataupun cakap dalam hati. Whichever it is, yang penting hubungan kita dengan Tuhan itu tetap ada connection. Macam mana pun caranya. Kadang orang bisu nak cakap macam mana Ustaz? Bahasa isyarat. Cakap saja dalam hati pun boleh. Seorang lelaki yang dikisahkan diampunkan Allah akan dosanya setelah membunuh 100 orang. Adakah bermakna dosa-dosa besar kita juga akan mendapat pengampunan semudah itu? Ya, Allah semudah itu mengampunkan. Jika kita bertaubat. Sangat mudah bagi Allah mengampunkan. Apa sangat setakat bunuh orang? Ghafiriz zambi. Itu maksud ghafir. Si tukang pemberi ampun. So 8.59, pukul 9 saya ada kelas lagi satu. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama saya pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung bicara tentang surah Ghafir ini dan kita nak melihat bagaimana Allah sifatnya itu agar kita benar kenal dan kita kembangkan dalam hidup kita. Maka kembalilah pada Allah, istighfarlah sebanyak mungkin. Tapi ada satu ungkapan yang Allah lebih suka berbanding istighfar. Ada ungkapan yang Allah lebih suka berbanding istighfar. Salawat. Salawat. So terpulang pada kita nak istighfar atau salawat. Tapi nanti next time saya akan cuba beri penerangan lanjut. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Masya-Allah, masya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Sorry. Bukan tadi anda sangka awak akan berhenti cepat. Jazakallah khairan di atas ilmu. Ustaz, next class online juga ke Ustaz? Selain dari online, kita boleh buat bersurat ke? No, I mean your next class ni yang cakap tu. Boleh online. Nanti kita carilah masa. Rabu ke, Khamis ke. Maksud kita, Ustaz kata Ustaz ada kelas lepas ini. Ya, kalau betul. online, kita akan ikut terus Ustaz. Yes. Itu maksud kami. Oh, okey. Kalau nak ikut, kelas lepas ni surah lain. Tak kisah. Yang itu Tapi kena tanya. cara Ustaz menerangkan memang menakjubkan kita yang baru belajar. Itu sebab kalau ada di mana kelas, kita boleh ikut Ustaz. Mendalami ilmu seperti ini. Tadabbur yang lain daripada yang lain sikit.
Okey, untuk next class ni, saya kena minta izin daripada grup lagi satu, grup kawan-kawan kita daripada Brunei. Dan untuk grup Brunei ni, mereka ada surah tertentu, surah Ar-Rahman. So dia berbeza lah dengan surah Ghafir ni. Kita belajar banyak Ustaz. Boleh je, tapi kena minta izin lah daripada orang Brunei. Please Ustaz, ilmu mesti dikongsi. Okey. Masya Allah, subhanallah. Satu Al-Fadhil Ustaz, satu pengiktirafan yang sangat tinggi dari para jemaah yang menghadiri majlis ilmu ini tadi. Rezeki kami alhamdulillah, masya-Allah. Tadi kita ni sudah mendengar mengenai dengan surah Ghafir yang mempunyai keajaibannya sendiri, sesuai dengan Ramadan Karim, di mana kita akan mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ayat 3 pertama saja tadi sudah sangat luar biasa seperti yang Ustaz katakan. Ghafiriz Zambi yang menggambarkan sifat Allah yang Maha Pengampun, kekal dan sentiasa mengampunkan hamba-hambanya. Sedangkan musyrikin yang bertahun-tahun kufur pun Allah bersedia akan mengampunkan mereka. Alhamdulillah. Kita sudah sampai ke penghujung majlis. Saya sendiri dan bagi pihak Gemah Yasin Nur Iman mohon kemaafan atas sebarang kesilapan dan kekurangan dalam majlis tadi. Ustaz kan ada kelas. Saya tidak akan menahan Ustaz untuk menghibahkan acara esok. InsyaAllah di dalam WhatsApp group akan dipaparkan semua iklan-iklan insyaAllah. Jadi Ustaz, dengan segala hormat dan takzim, mohon jasa baik Ustaz untuk menutup majlis dengan memimpin bacaan astagfirullahaladzim, bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Persilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau nak tahu boleh join kita, boleh tanya Sejak Maryam tadi. Boleh join kita. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sahabat semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih tim G1NI. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum.